Luqmanul Hakim rahimahullah radhiyallahu anhu, ia memelihara ataupun ia disuruh oleh seorang untuk mendatangkan dua anggota yang terbaik di dalam diri seekor kambing. Pada hari yang pertama dia menyembelih kambing, maka dia datangkan lidah dengan hati kambing itu kepada tuan dia. Lalu disuruh yang kedua mendatangkan dua anggota yang paling jelek, paling buruk dalam tubuh badan seekor kambing. Dia datangkan perkara yang sama, lidah dan hatinya. Jadi dua perkara itu menggambarkan bagusnya seseorang ataupun buruknya perangai seseorang. Perkara yang sama. Satu hati, dua lidah. Kalau hatinya baik, lidahnya bercakap baik. Kalau hatinya jahat, lidahnya bercakap jahat. Kalau hatinya baik, anggota lain berbuat baik. Kalau hatinya jahat, anggota lain berbuat jahat. Kerana hati itu umpama raja, anggota lain umpama rakyat. Hati itu umpama general, anggota lain umpama private, umpama tentera yang menjadi suruhan. Al-a'dha'u junudul qalbi. Segala anggota itu bala tentera kepada hati. Al-qalbu malikun wal a'dha' ra'iyatuhu. Hati itu umpama raja dan anggota itu umpama rakyat. Apa yang hati kehendak nak bercakap, lidah akan bercakap apa yang hati kehendak. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Innal kalama la fil fuad. Sesungguhnya kata-kata yang sebenar itu ada dalam hati. Wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Hanya saja dijadikan lidah itu sebagai tanda penunjuk kepada apa yang yang terdapat dalam hati. Sebahagian ulama lagi berkata, al-mar'u tahta tayyi lisanih la tahta tayyi lisanih. Al-mar'u tahta tayyi lisanihi la tahta tayyi lisanihi. Tulis sama tapi makna berbeza. Al-mar'u seseorang itu tahta di bawah tayyi lisani. Tayyi lipatan, lisani lidahnya. La tahta tayyi lisani, bukan di bawah tayyi lisan. Tayyi lisan ni macam kelumbung. Pakaian ulama. Dia pakai serban, dia pakai kelumbung buat luar, dia panggil tayyi lisan. Seseorang itu dinilai menurut ucapannya, bukan menurut pakaiannya. Tayyi lisani, kata-katanya. Kata-katanya baik, orang suka. Kata-katanya jahat, orang benci. Kata-katanya cahaya, orang suka. Kata-katanya api, orang terbakar. Al-famu alladhi yakhruju minhu an-nar la yakhruju minhu an-nur. Mulut yang keluar daripadanya api tidak akan keluar daripadanya cahaya. Jadi lidah kita itu pengalir yang dalam hati. Orang menilai dengan lidah. Dan lidah itu tak berapa jauh dia punya perjalanan jarak dia. Kalau saya bercakap dalam bilik ini, yang dengar ucapan saya hanya dapat dinding tu. Luar sana orang tak dengar. Tapi kalau saya tulis, saya buh dalam WhatsApp, dalam Facebook, satu dunia tengok tulisan saya. Kalau rakaman, mungkin satu dunia juga. Cuma tulisan itu lebih banyak digunakan daripada kata-kata. Sehingga kan ulama menyatakan al-qalamu ahadul lisanain. Lidah, pen itu salah satu daripada dua lidah. Dan lidah yang digunakan untuk bercakap perkara yang menggembirakan manusia, orang dengar, orang suka lama. Dan lidah yang digunakan untuk melukakan hati manusia, orang dengar, orang sedih lama. Sehingga kan ada pepatah ulama menyatakan, jirahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisanu.
Jirahatus sinan, luka-luka yang disebabkan oleh tombak, oleh lembing. Lahal ti'amu, mudah untuk bercantum, untuk sembuh. Wala yaltamu ma jarahal lisanu, susah nak sembuh luka yang disebabkan oleh lidah. Luka dengan pisau, kita buah ubat, sembuh. Luka dengan lidah, luka dalam hati, lambat nak sembuh, kadang-kadang tak sembuh terus. Luka disebabkan ketajaman lidah lebih sakit daripada luka yang disebabkan ketajaman pisau. Jirahatul lisani lahal ti'am, luka dengan lidah, luka dengan tombak, dengan lembing, lahal ti'am, ada peluang untuk cepat sembuh. Nak bagi tahu tentang bahayanya lidah. Wala yaltamu ma jarahal lisanu. Sebahagian ulama, kalau tak silap Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu su'banu. Ihfaz lisanak, jagalah lidahmu, ayyuhal insanu, wahai seorang manusia, la yaldaghannaka, jangan sampai ia menggigitmu, innahu su'banu, ia umpama ular. Jadi lidah adalah pengalir yang dalam hati. Apa hati nak bercakap, lidah berkata. Apa hati nak bercakap, lidah tak kata, tangan menulis. Tangan itu salah satu bentuk lidah. Maka tulisan yang kita tulis dalam Facebook, dalam handphone kita, perlu ditimbang sama ada tulisan ini membawa mudarat atau manfaat. Kata-kata yang kita nak ucapkan perlu dicek kembali, apakah kata-kata itu membawa nur atau membawa nar. Imam Ghazali rahimahullah menyenaraikan lebih kurang 20 sifat buruk pada lidah yang perlu dikenali dan dijauhi. Dalam kitab Al-Barakah fi Fadli Sa'i wal Harakah, lebih kurang 23 bahaya lidah yang perlu diketahui dan dijauhi. Dalam kitab Bidayatul Hidayah mungkin 8 bahaya lidah yang perlu diketahui dan dijauhi. Sama ada lidah itu lidah yang betul ataupun lidah itu berbentuk tangan yang menulis. Apa yang kita kata, apa yang kita tulis datang daripada hati. Maka hati itu tempat cantik ataupun tidak, menyebabkan cantiknya lidah ataupun tidak. Jamalul insan fi halawatil lisan, wa halawatul lisan min taharatil janan. Jamalul insan, kecantikan seseorang manusia itu min halawatil lisan, daripada lidah yang manis, lidah yang halawah, lidah yang bercakap baik, bercakap elok. Wa halawatul lisan min taharatil janan, dan lidah yang cantik itu datang daripada hati yang suci, hati yang bersih. Maka dalam hadis kata, buat baik, tak mampu buat baik, fa bi kalimatin thayyibah, dengan kata-kata yang bagus. Kalau kamu tak mampu tolong dengan perbuatan kamu, dengan wang ringgit kamu, maka kamu tolong dengan mengucapkan kalimatin thayyibah.